Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi di PMW YouTube channel. Jadi untuk video kali ini, alhamdulillah saya dapat seorang lagi customer. Customer ni dari Seremban. Dia minta rahsiakan nombor plate. Jadi saya tutup lah dia punya nombor plate. Tu hari dia suruh cek dia punya blok conditionnya macam mana. Jadi saya dah buka awal-awal lah masa dia datang ke rumah. Kalau korang tengok ni dah boleh tahu ni piston enduro. Lain-lain saya belum buka. Jadi kejap lagi saya akan baraikan enjin dia, sebab dia pun nak buat spec open. Ni rupa motor dia. Jadi siapa-siapa yang nak hantar motor, memang saya galakkan sekarang. Walaupun kita ada PKP, mana yang berdekatan tu bolehlah hantar. Sebab saya ada masa yang banyak untuk siapkan motor korang. Jadi nanti saya akan tunjukkan proses saya buka enjin dia. Kemudian kita review sikit condition enjin. Dan lepas tu saya akan review barang yang dia suruh pasang. Customer ni request nak pakai crank racing. Jadi crank tu saya tak buat apa-apa pun. Dia beli dah siap jack, balut pun tidak. Jadi kita tengok bersesuaian tak. Sebab saya tak pernah lagi gunakan crank racing untuk motor saya mahupun motor-motor customer. Tapi sebab customer ni request macam tu, kita cuba. Tapi hasilnya wallahualam, tak tahulah sama dengan yang macam saya akan gunakan crank original kemudian saya modi. Tapi sebab customer ni dia dah siap beli, dia dah rasa rugi pula kalau tak pakai. Jadi saya akan proceed lah buat. Untuk jaminan tu saya ketepikan lah, sebab ada barang yang tidak follow saya punya recommendation. Jadi kejap lagi saya akan buka motor ni. Korang boleh tengok. Video ni lebih kurang sama je dengan video-video yang lalu, sebab ini sebenarnya untuk reference saya punya customer. Mereka boleh cek apa yang saya buat. Kalau ada apa-apa masalah, diorang boleh tengok lah dari segi video ni. Baik, kita buka dulu dia punya enjin. Kita buka dulu enjin ni. Lepas tu saya akan letak dekat engine stand dan kemudian kita buka sama-sama lah. Jadi korang boleh tengok proses saya buat tu. Nanti saya akan bagi tips-tips cara nak pasang pula. So korang kena subscribe punya channel dan jangan lupa tekan butang notification supaya tidak miss apa-apa update daripada PMW YouTube channel.
Ya, dah tak cantik dia punya nut. Dia punya bolt. Jadi saya akan tukar. Tapi tak tahulah dapat yang ori juga. Kalau kau tengok pun dah pernah kesan dia punya baji. Jadi jangan sekali-sekali otak sebenarnya macam ni. Korang kena tukar ni. Nanti nak kena baji ke dia. Pantat. Okey, saya dah turunkan enjin daripada body customer. Jadi next step kita akan buka habis. Tengok lebih kurang dia punya condition barang-barang dia. Kemudian saya akan tunjukkan apa barang yang customer saya ni request untuk saya tukarkan. Okey, jadi korang boleh layan saya punya time lapse. Saya buka enjin ni sebab Toy baru tunjuk cara buka enjin, jadi sama je. Kan korang cakap aku ni duk ngulang konten pula kan, tapi dia lebih kurang lah Dan punya cara nak buka enjin tu korang boleh tengok. Ok, kalau ada yang muskil macam mana Dan buka enjin, mungkin nak ada tips-tips. Kalau sudi kau dia ok Dan kayak chat ke, kau whatsapp ke, nanti Dan boleh insyaAllah boleh jawab lah. Janganlah tanya nak resepi kau nak apa kan, yang tu step by step lah. Jadi kalau jojak 10k nanti kau boleh dapat cara nak buat exhaust. Jadi kau support Dan akan belanja kau orang. Ok, layan time lapse dan buka enjin customer Dan.
Oke, owner motor. Kau tengok kau punya raman, kau punya skru ni. Oke, dah rabit. Kalau ada spare dan tukarlah, kalau tak dan beli yang lokalnya. Nanti kalau kau nak yang ori, kau cek ke rumah, kau tukar sendirilah ya. Ini dah macam ni raman ni, payah nak buka katup ke beta esok ni. Okey. Okey, kalau kau tengok ni berminyak tam. Ni bersih. Tam. Ni tandanya oil seal dah bocor. Jadi antara cara lain kau nak cek oil seal, kau buka magnet, kau tengok dia punya starter coil punya tapak ni. Kalau ada minyak macam ni, oil seal dah bocor, performance akan drop. Okey, nasib baik dia nak modified, jadi oil seal semua akan tukar baru. Okey, customer. Rabit. Ni pun dia nak repair sikit. Kalau tak tadi lai tak semangat. Okey. Copper dia tak akan melekat dengan magnet, jadi better kau jaga-jaga benda ni. Okey, gearbox biasa gear 6 ni. Kira jap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12. Dia dah tukar 22. Standard 21. Okey, ni belah genap, belah ganjil. Jadi 1 2 3 4 5 6. 6 ni 22. Jadi dia dah tukar.
Boleh tahan juga customer lama saya ni. Customer saya ni dia pakai bearing FAG kayu. Orang cakap kayu sebenarnya sejenis fiber juga. Jenis TN9. TN9. Tengok condition rumah bearing okey lagi ni. Kalau kita tengok daripada pematian awal ni, saya cuba ukur tengok okey ko dah jando rumah bearing ni. Okey, crank dah. Crank standard Root nampak ori 34X. Dia tak ada tulis Yamaha ke apa ke. Kalau yang tulis Yamaha tu Road Enduro. Nampak condition okey lagi. Tengok yang ni bearing biasa NTN, jenis full besi, maknanya cage dia pun besi, retainer dia pun besi. Tengok belah crankshaft, belah magnet, dia pakai bearing FAG fiber TN9. Jangan amalkan macam ni Bearing kiri kanan mesti sama jenis, sama grade, sama brand seeloknya. Ni sebelah fiber, sebelah besi. Jangan amalkan. Baik, selesai saya buka enjin, kita review pula barang yang dia beli untuk saya pasang. Okey, jom. Okey, next kita tengok apa yang customer saya hantar untuk saya pasang. Apa yang dia beli ni plug biasalah, B8 sama je. Ada gasket head ni tak boleh pakai sebab bila enduro korang kena pakai yang RZ punya. Kalau tak, aluminium ni akan berlaga dengan kepala piston. Banyak dia kasih. Okey, oil seal ARS. Okey, yang ni yang sebaiknya, sebab kalau original dekat motor pun memang daripada ARS. Cuma kadang-kadang ARS ni ada yang belah crankcase tu dia jenis lain. Jadi kalau dia nak tahu kena buka ni. Saya cuba buka. Okey, kalau tengok ARS ni dia bukan yang spesifik untuk crankcase. Jadi yang ni tak sama dengan ori motor. Sebab kalau ori motor korang akan nampak dia tulis crankside dengan outside. Yang ni nampaknya tak ada. Jadi yang ni bukan spesifik untuk crankcase punya oil seal. Sebab kalau crankcase punya oil seal, dia punya outer ring ni dia lagi tebal, sebab kita nak masukkan dia dalam crankcase. Tapi tak ada masalah, benda ni boleh pakai. Cuma dia punya kerangka dia beza lah. Handal lah, sebab tu dia made in Japan lagi ni. Tapi ni bukanlah spesifik untuk crankcase. Kalau tengok tulisan ARS ni pun lain. Dia sepatutnya tulisan dia macam ni.
Tak apalah, customer beli, saya pasangkan saja. Okay, tu oil seal. Okay, ring ni kalau korang tak tahu, dia letak dekat korang punya crankshaft. Kalau korang perasan sebelah clutch tu, crankshaft belah clutch dia ada O-ring. Jadi yang ni better kau tukar lah sebab dia dah bagi. Okay. Okay, next customer suruh pasang reed valve. Jadi kalau tengok ni kopi V-Force 4, boleh pakai, tak ada masalah. Dia biasa barang kopi ni yang membezakan dia punya material lah. Biasanya angle dia punya line part biasanya sama sebab dia kopi daripada yang original. Jadi dia buat molding ke acuan dia tu daripada V-Force ori. Kemudian dia buat lah dia punya reed valve ni. Tapi dia adalah dia buat macam garis-garis macam ni supaya tak nampak 100% macam original. Jadi V-Force ataupun motor Tassinari tuan punya V-Force tak boleh lah nak saman sebab tak 100% sama. Jadi branding dia pun lain. Separuh yang copy tu dengan brand-brand pun dia copy habis. Macam ni dia tulis stronger character. Tak apalah, ok lah, tak adalah ada isu pasal plagiat. Ok, next customer suruh ni lah dia crank yang dia suruh saya pasang. Ok, ni crank racing. Customer cakap diameter dia 92.5, sudah siap jack 1M. Jadi kalau diameter 92.5 kita tak payah nak alter crankcase, jadi tak payah korek. Ok, dia punya rod pun ada tulis racing. Ok, 34X sama juga macam ori motor, cuma lokasi dia lah, original dia kat sini. Ok, yang lokal ni biasanya masalah dekat bearing ni. Tapi sebab customer request nak pakai juga, jadi saya buat lah. Ok juga, saya nak try juga ni crankshaft ni. Kalau ok, dia punya harga lagi murah daripada yang saya buat daripada original. Sebab yang original tu korang gunakan crank korang, cuma saya modified kan. Kalau yang macam ni dia dah siap datang, jadi korang dapat 2 part. Barang ori boleh simpan, barang yang ni kau masuklah dalam korang punya motor. Ni ada longkang ni O-ring yang Dan Koba tadi. Korang kena letak dekat sini. Kalau tak nanti ada bocor kat sini. Sebab kita 2 stroke, crankcase compression amat penting. Untuk 4 stroke dia tak ada. Sebab tu belakang crankshaft untuk 4 stroke dia tak tertutup, jadi gearbox. Macam kita ada tutup dulu satu casing crankcase, belakang tu gearbox. Sebab 2 stroke perlukan crankcase punya compression. Jadi korang tak boleh ada bocor sikit kat sini ke kat sini, kat reed valve ke. Biasa tu tempat-tempat yang popular lah untuk dia bocor. Ok, nanti Dan akan timbang compare dengan crankshaft standard dan juga crankshaft yang Dan dah buat. Nanti Dan akan buat khas lah untuk crankshaft punya comparison. Ini skru tak ada benda. Ok, next ball bearing. Jadi customer request tukar satu engine punya ball bearing daripada brand SKF. Ok, saya punya customer ni, si Wan daripada Seremban ni, dia ada ajar macam mana nak tahu korang punya bearing ni ori ke tidak. Ok, dia cakap bakar yang tulisan ni. Jadi mari kita cuba. Boleh nampak tulisan SKF tu timbul. Dia cakap biarkan, nanti lama-lama dia akan hitam balik. Jadi yang ni kita biar dulu, tengok jadi tak hitam. Ni saya buat lagi sekali. Nampak dia punya tulisan SKF.
Okey, 6202 dia ambil yang Z. Tak betul ni, dia sepatutnya tak ada Z sebab yang ni belah gearbox. Okey, 6202 belah gearbox, sepatutnya tak ada Z. Yang ni ada Z. Kalau kau tengok ZT6 TN9, jadi dia fiber tapi bertutup. Kalau kau tengok pun fiber. Nampak tak fiber? Ni sama juga. Kalau dia tulis ZZ, yang tu atas bawah ada cover besi. Ni belah gearbox dan juga belah balancing. Jadi ada 36202 untuk 125Z. Kemudian 6004, yang ni belah balancing. Kau tengok RS 1Z. Maksudnya RS ni rubber seal yang biru ni, 1Z 1 besi. Jadi sebab sini dah rubber seal, jadi belakang ni mesti besi. Nampak belakang dia besi. Yang ni pun sebenarnya pun customer dah tak betul beli. Sebab yang ni belah balancing. Atas ball bearing ni ada oil seal, jadi dah ada 2 seal ni, jadi tak bagus lah. Sebab bearing yang ada rubber seal ni biasanya dia punya performance kurang daripada yang open. Open ni masalah dia perlukan oil seal lah, kalau tak abuk apa semua pasir boleh masuk. Jadi ni pun dah salah beli, belakang ni pun Z. Bearing yang ada penutup adalah less perform daripada yang ada penutup. Dia lebih kepada ketahanan, bukan untuk racing. (6303) yang ni dia ambil pula yang open. Sebab kalau yang ni belah gearbox, yang belah clutch tu, dia kalau ikut original punya 6303 1Z, dia sebelah luar saja bertutup, yang sebelah dalam dia open sebab dia dalam gearbox. Jadi dia perlu tutup sebelah saja. Yang ni tak tutup pula. 6304, yang ni belah gearbox, yang sebelah sprocket kecil. Jadi yang ni betul lah. Kalau kau tengok 6304 C3, maksudnya bearing ni mempunyai clearance 3. Dia ada C1 sampai C5. C5 paling longgar, C1 paling ketat. Lagi longgar, lagi perform, lagi tinggi RPM, tapi lagi cepat rosak. Jadi dia punya service life reduce lah. So kau nak performance ke nak tahan lama, tu kau kena pilih. Tengok dia dah hitam balik kan. Tadi saya dah bakar, lepas tu dia nampak, sekarang dia dah hitam balik. Jadi yang ni original lah. Sebab kata saya punya customer tu lah, sebab dia cakap orang yang jual bearing ni ajar. Saya pun tak perasan benda ni. Jadi nampak dia dah hitam semula. Yang ni 6205 C3. Yang ni belah crankshaft kiri kanan. Jadi macam ni pun betul. Sama brand, sama jenis, sama clearance. Yang macam motor lama dia tu, sebelah pakai TN9, sebelah lagi pakai bearing full besi. Jadi tak betul lah. Dia punya load dia tu dah tak balance. Ya, dah hitam. Mana saya bakar dia pun dah hitam. Tu cara nak tentukan bearing tu ori ke tak lah. Head baru lah. Ni spare, sebab saya akan kira dulu dia punya CC head lama. Kalau boleh pakai, yang ni simpan lah. Tapi kau tengok quality head HLY ataupun ori motor sama juga. Dekat bahagian kawah ni dia tak mesen pun, dia just buat acuan terus siap. Yang dia mesen permukaan ni, sebab kita kena adjust balik ni. Dekat sini pun ada sharp edge. Dia tak, orang kata tak licin lah. Kemudian ada taper ni. Kalau tengok taper ni macam 0.1, tapi kalau nak sure kena pakai feeler gauge.
Okay, head HLY dia tak ada benda ni, besi ni. Jadi seeloknya beli sebab dah ada jual kat Facebook. Kau masukkan macam ori motor. Dia tujuan dia tak nak bagi benda ni bising. Sebab dia dah tergantung macam ni kan. Nanti dia akan berbuai macam ni. Jadi bila letak besi, dia tak berbuai, dia akan kurang bising. Kau letak pula getah yang cover head ni, dia akan jadi lagi senyap lah. Tu tujuan dia orang buat, untuk menyerap vibration daripada pembakaran. Kalau kau buka ni tak pasang ni, dia lagi bising lah. Okay, lain-lain tak ada. Tu saja yang customer saya bagi. So dia nak tukar full bearing. Okay, bila sebut full bearing, bukanlah bermaksud kita upgrade full bearing. Dia sebenarnya bearing tu memang dah ada dalam enjin, cuma kau tukar jenis dia lah. Okay, macam customer saya ni campur aduk, ada yang tak betul lah. Ni okay, part ni tak betul. Tapi tak apa, saya akan pasang sebab dia dah beli. Lepas tu dia suruh pasang revalve dan lain tu biasalah. Bila kita maintenance engine, oil seal wajib tukar, bearing sekurang-kurangnya kiri kanan crankshaft mesti tukar. Kalau tak rugilah, sebab tu engine ni jarang-jarang, melainkan korang pomen, korang boleh lah tu engine tiap-tiap hari kan. Okay, itu saja rasanya untuk video hari ni. Video mengenai customer saya daripada Seremban, namanya Wan. Kerja apa-apa semua tu dirahsiakan. Okay, dia berhajat nak buat spec open, cuma crankshaft dia nak pakai yang racing punya. Jadi ok lah, saya boleh gunakan ni sebagai data tambahan untuk tengok adakah performance crankshaft racing ni sama, lebih atau kurang dengan saya punya crankshaft yang saya modi. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Yang mana belum subscribe channel saya, sila subscribe, free saja. Jangan lupa tekan butang notification supaya kamu semua tidak miss apa-apa update daripada BMW YouTube channel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.